Hai, kita masuk kepada kemahiran memberi perhatian. Memberi perhatian ni satu aspek yang memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang kaunseling. Ia juga merupakan satu kemahiran yang bukan lisan. Walaupun sering digunakan di dalam kebanyakan komunikasi lisan. Okey, jadi sebenarnya melalui kemahiran memberi perhatian ni, kaunselor dapat mengumpul atau mencungkil pelbagai maklumat daripada kliennya daripada pelbagai aspek. Contohnya dari segi fakta, pada tahun 1971, sebuah hasil kajian yang dinamakan Mehbian menunjukkan peratus jenis komunikasi yang berlaku di antara dua orang individu dibahagikan kepada lisan dan bukan lisan, iaitu 7% secara lisan, 38% vokal, 55% dengan gerak isyarat, gaya muka dan kontak mata. Jadi, komunikasi bukan lisan ni banyak menggambarkan pelbagai aspek situasi keadaan yang lebih tepat daripada komunikasi lisan. Seseorang boleh mengawal komunikasi lisannya sebelum bercakap ataupun berucap. Tetapi komunikasi bukan lisan tidak senang dikawal. Ini disebabkan gerak isyarat air muka, kita punya postur badan, kontak mata tidak dapat menipu orang lain. Contohnya bila someone itu mungkin berkata, bila dia nak hadapi SPM, saya ni tak rasa bimbang pun nak periksa SPM ke depan. Jadi itulah tu saya abaikan nak buat ulang kaji. Tetapi semasa berucap, kontak matanya sering mengelakkan pandangan orang lain. Jadi komunikasi bukan lisan orang itu telah menunjukkan bahawa sebenarnya dia terlalu bimbang terhadap peperiksaannya dan dia memang fikirkan aspek tersebut. Jadi dengan melalui gaya badan, postur badan kita ni dengan kontak mata, kita boleh mencungkil banyak maklumat dan boleh menyelami perasaan seseorang tu daripada pemerhatian seseorang dari segi caranya duduk, dia bergerak ke, dia berjalan. Misalnya seseorang tu berjalan ke sini, ke sana tak tentu arah, menunjukkan masalah sedang mengganggu fikirannya lalu berasa kelam kabut dan bimbang. Kaunselor yang mempunyai kemahiran akan sepenuhnya memberi perhatian supaya dapat merasai dan menyedari kerisauan tentang kebimbangan klien, tentang kebimbangan kliennya lah. Tak kisahlah warna badan, umur dan sebagainya, dan cuba memujuk dan memberi nasihat supaya kliennya mencurahkan perasaannya yang sebenar supaya proses kaunseling dapat diteruskan di bawah situasi yang lebih seronok dan lebih sihat. Jadi klien akan lebih yakin terhadap kaunselornya. Hai, kita masuk kepada tingkah laku memberi perhatian yang lebih mendalam. Setiap kaunselor perlulah mampu untuk memberi perhatian yang teliti dan mendalam supaya kita lebih peka terhadap klien. Hal ini akan membuatkan kaunselor dapat memahami dengan lebih mendalam lagi masalah klien. Selain itu, dalam situasi sebegini, biasanya klien akan lebih rasa hormat, lebih rasa selamat, lebih rasa selesa dan tidak rasa berwaspada atau meragui tentang komitmen kaunselor tersebut. Melalui tingkah laku kaunselor ni yang memberi perhatian terhadap kliennya juga akan membantu menjalin hubungan yang erat dan baik antara satu sama lain. Jadi di sini terdapat beberapa komponen tingkah laku yang mampu memberi perhatian. Antaranya kita dapat lihat di dalam kita punya peta minda ini. Pertama adalah kedudukan tubuh badan, iaitu postur kaunselor itu sendiri. Kedudukan kaunselor perlulah berada dalam keadaan straight atau orang kata condong ke hadapan, iaitu tepat menghadap ke arah klien. Jadi perkara ini penting bagi menunjukkan yang kaunselor itu berminat untuk mendengar masalah dan dapat menghayati isu yang disampaikan oleh klien tersebut. Namun dari semasa ke semasa, kaunselor boleh mengubah kedudukan tubuhnya untuk mendapatkan keselesaan dan ketenangan. Yang kedua, ekspresi muka. Setiap orang mempunyai ekspresi muka yang tersendiri. Ini kerana personaliti seseorang adalah berbeza dan mempunyai keunikannya yang berlainan. Namun sebagai seorang kaunselor, ekspresi muka perlulah sentiasa dalam keadaan berseri-seri berkeyakinan. Hal ini penting bagi menunjukkan bahawa kaunselor tersebut berminat dan bersedia untuk menerima klien. Jika ekspresi muka kaunselor kelihatan masam, muram, ini boleh membuatkan klien akan rasa kurang selesa dan juga terganggu untuk berkongsi masalah mereka. Jadi yang ketiga adalah tentangan mata. Kontak mata. Jadi setiap kaunselor yang melakukan sesi kaunseling perlulah melakukan kontak mata terhadap klien, iaitu tentangan mata yang orang kata betul-betul fokus terhadap apa yang nak disampaikan oleh klien. Perkara ini menunjukkan bahawa kaunselor sangat tertarik atau berminat dengan cerita yang diluahkan, masalah yang disampaikan oleh klien tersebut. Walau bagaimanapun, kaunselor perlulah mengalihkan pandangan matanya jika didapati kliennya berasa malu
atau ketika kliennya menyampaikan sesuatu yang bersifat peribadi atau personal atau masalah yang besar. Yang terakhir, kita masuk kepada aspek dorongan minimum untuk bercakap. Dorongan minimum di sini termasuk gerak isyarat, anggukan kepala, perkataan tunggal, senyuman, perwatakan badan, postur badan dan ulangan perkataan yang sangat penting menunjukkan konselor itu sangat berminat dengan kata-kata klien. Jadi tentangan mata ni kalau kita nak tahu, bila dia kurang memberi perhatian, jadi dia akan kurang bertentangan mata. Jadi tentangan mata yang konsisten sangat penting supaya perhatian lebih teliti dapat menggunakan yang efektif dan peka terhadap persekitaran. Jadi kedudukan badan juga tidak perlu terlalu tegang dan kena yakin bila bercakap supaya keadaan pertuturan tersebut sesuai dengan keadaan yang disampaikan dan lebih memahami apa yang perlu disampaikan. Itu sahaja dari saya.